Nak cerita sejarah BDN start ni. Startnya untuk nenek-nenek lagi. Berapa generasi dah kalau ada orang ni. Nenek tu dia start bila lagi dia? Lama dia? Kalau dia tahun-tahun. Tahun lama dah lah. Nenek kepada nenek saya tu BDN. Kalau dia tanya tak Jimmy nak pakai kolok ni Dia masa tu song lah dia balik. Orang lepas tu itu generasi kedua. Lepas tu nenek saya anak saya tak tahu. Nenek saya tu tak Jimmy lah. Lepas tu mak saya. Baru masuk saya. Penyakit yang dialami dan dideraitai oleh manusia sukar dimengertikan. Kalau kita imbas kembali kejadian serangan penyakit-penyakit dahulu memang berlaku tetapi dianggap tidak seteruk zaman moden ini. Malahan kaedah perubatan dan cara merawatnya yang diamalkan juga berbeza dengan hari ini, iaitu secara kampung atau lebih dikenali sebagai kaedah tradisional. Boleh juga diandaikan bahawa faktor pemakanan, situasi bekerja, alam sekitar mungkin penyebab penyakit zaman moden ini begitu ketara berbanding dulu. Membicarakan tentang kaedah perubatan dan cara merawat secara tradisional sebagaimana yang diamalkan oleh orang-orang tua dahulu yang didasarkan dari ilmu yang diwarisi dan diperturunkan kepada generasi seterusnya, masih lagi diamalkan oleh pengamal-pengamal ilmu tradisional yang bersumberkan daripada Al-Quran, doa, zikir, munajat, solat tahajud, solat hajat sebagai penyebab penyakit yang berwujud setiap hari di zaman moden ini begitu berkesan dan penyembuhannya lebih sempurna. Seorang pengamal rawatan tradisional dan bidan, Ruslah binti Ismail atau Ka'lah dari kampung Kubanggolo, Bacuk, Kelantan, ketika ditemui siar TV yang masih mengamalkan kaedah sedemikian mengakui tentang itu. Menurut Ruslah, rawatan dan bidan yang diperkenalkan olehnya itu bermula sejak zaman moyangnya lagi secara turun-temurun dari Tok Mak Nap diperturunkan kepada neneknya Tok Minah terus kepada ibunya Mok Yoh yang mengambil peranan bidan ketika usia 18 tahun lagi sehingga peranan itu diambil oleh beliau pula. Sebut saja Minah Kubanggolo, penduduk dari kampung ini pasti maklum tentang amalan rawatan keluarga kami adalah secara turun-temurun yang mewarisi ilmu berkenaan secara warisan keluarga, katanya. Dia mewarisi ilmu berkenaan dari arwah moyang dan ibunya itu secara warisan. Dia mengambil tugas sebagai perawat tradisional dan berbidan, manakala kakaknya pula sebagai tukang urut. Katanya, banyak kes yang melibatkan penyakit-penyakit di kalangan wanita, malah terdapat segelintir di kalangan mereka yang pernah mendapatkan rawatan dari doktor di hospital menemui kegagalan, sudahnya terpaksa menerima rawatan darinya pula. Selain berbidan, beliau turut merawat pelbagai jenis penyakit dan masalah yang dihadapi oleh orang ramai seperti bersunat untuk bayi-bayi perempuan, masalah bayi songsang, masalah kanak-kanak merengek dan menangis waktu malam, pendarahan di kalangan wanita bersalin, masalah uri, masalah tidak solat dan sebagainya. Misalnya, terdapat kes anak yakni bayi songsang telah dirujuk kepada beliau, tetapi dengan izin Allah, beliau berjaya menyelesaikan kes itu walaupun telah dirujuk ke hospital sebelum ini. Kaedahnya ialah beliau mengurut ibu bayi selama kira-kira 2 jam setengah, berharulah bayi tersebut dapat diseimbangkan dan diperbetulkan kedudukannya secara sempurna. Selain daripada berbidan, beliau turut memberi khidmat bersunat kepada bayi-bayi perempuan yang diajarkan sendiri oleh arwah ibunya. Hal ini diserahkan oleh ibunya apabila ibunya itu melihat beliau mampu dan mahir melakukannya sendiri, padahal sebelum ini telah disempurnakan oleh ibunya. Katanya menambah, terdapat juga beberapa wanita yang agak ramai yang didapati darah terus mengalir, tidak kering darah,
yakni pendarahan, diberikan rawatan olehnya dengan cara mengurutnya terlebih dahulu dan selepas itu diberikan ubat yang berkaitan. Hasilnya, pendarahan yang dialami wanita-wanita berkenaan kembali normal. Di antara kaedah yang dilakukannya dalam usaha untuk merawat dan menyembuhkan penyakit yang dialami pesakit seperti mengisikan doa dalam air tawar, yakni air penawar seperti hal bermadu, tekanan serta tidak dapat tidur dan sebagainya, solat hajat, merawat remaja terlibat dengan najis dadah, merawat wanita untuk mudah bersalin dan darah, rawat penyakit kulit seperti badan, kulit berair dan bernanah, resdung melibatkan muka, mata dan hidung. Sementara penyakit resdung satu pula, ubat untuk merawat penyakit berkenaan memang ada terutama yang diimport dari Pakistan, India dan Jepun selain ubat-ubatan tempatan sendiri. Terdapat juga pesakit lelaki yang mengalami masalah uluran. Saya rawat mereka malah telah sembuh dengan sepenuhnya apabila diberikan ubat-ubatan yang sesuai dengan penyakit itu, katanya. Menurut beliau lagi, penyakit yang paling tersohor dirawatnya ia adalah di kalangan wanita yang kerap datang bulan. Misalnya penyakit yang sering dialami wanita berhubung dengan peranakan. Jika dirawat di hospital, pastinya akan dipotong. Jadi kalangan wanita yang bimbang dengan cara rawatan seperti itu akan datang menemui beliau sebagai salah satu langkah terbaik untuk menyelesaikan masalah mereka. Apabila ditanya tentang penyakit medu yang dialami oleh segelintir di kalangan wanita, beliau menjelaskan medu disebabkan tekanan angin dalam badan. Satu hal tentang medu ini adalah pesakitnya akan kerap sendawa. Kalau penyakit ini tidak dirawat, wanita yang baru kahwin pasti gagal mendapat zuriat disebabkan tekanan angin itu. Sementara penyakit senggugut juga sering dialami oleh kebanyakan wanita yang juga disebabkan tekanan angin. Wanita yang mengalami penyakit ini akan berasa sakit dan jika tidak dirawat juga akan menyebabkan wanita-wanita gagal untuk memperoleh zuriat. Menurut Rasulullah lagi, masalah gagal untuk mendapatkan anak yang berpunca dari masalah penyakit wanita seperti medu dan senggugut juga turut dialami oleh kalangan lelaki, yakni suami. Jangan hanya memandang kepada masalah wanita sahaja, kononnya tidak mendapat zuriat itu berpunca daripada masalah dalaman wanita. Namun, lelaki juga perlu juga dirawat. Misalnya penyakit lain yang dialami kalangan lelaki seperti penyakit buasir dan batu karang memang pernah saya rawat. Malah terdapat juga kalangan lelaki yang kurang stamina adalah disebabkan masalah urat. Cara saya rawat penyakit-penyakit ini adalah dengan memberikan ubat-ubatnya. Setakat ini memang berjaya, kata Ruslah lagi. Katanya, berhubung dengan penyakit yang dialami khususnya di kalangan wanita, ia bergantung kepada pesakit itu sendiri. Misalnya berhubung dengan penyakit medu, terdapat juga wanita hanya makan ubat itu separuh sahaja. Penyakit medunya itu terus hilang, malah ada juga di sebaliknya bagi wanita-wanita tertentu, malah ada juga wanita yang terpaksa menerima rawatan ulangan disebabkan faktor usia atau sebagainya. Kes seumpama ini hampir sama dengan wanita-wanita yang mengalami pendarahan. Selain itu, katanya, terdapat juga kalangan pesakit yang tidak berselera makan. Beliau menyarankan ubatan herba dalam usaha menyelesaikan masalah pesakit terbabit. Setakat ini, menurutnya, masalah tersebut dapat diselesaikan. Walau bagaimanapun menurutnya, masalah kurang selera makan akan dilihatnya kerana dibimbangi masalah sedemikian juga berpunca dari serangan kanser. Mungkin juga salah satu dari sebabnya. Berhubung dengan penyakit kanser ini, menurutnya, kaedah beliau merawat penyakit kanser dengan mengamalkan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dalam usaha menyembuhkan penyakit berkenaan. Katanya, penyakit kanser ini pelbagai jenis dan kadar yang mengalaminya agak ramai juga, namun pesakit tersebut tidak menyedarinya. Apabila ditanya tentang sebab wujudnya kanser, beliau menjelaskan penyakit kanser berpunca dari tekanan atau stres. Pihak doktor juga mengakuinya tekanan perasaan adalah masalah utama yang mengalaminya. Penyakit lain seperti sukar bernafas turut dialami oleh beberapa pesakit. Jadi dia mengamalkan ayat-ayat sifat dan selawat sifat dalam usaha menyelesaikan masalah itu. Penyakit berkenaan menurutnya memang berlaku tetapi kadarnya tidaklah begitu ramai. Namun, jika ada, beliau akan menggunakan kaedah itu untuk menyembuhkannya. Ditanya tentang masa rawatan yang dilakukannya,
beliau mengkhususkan rawatan selama 24 jam. Namun, disebabkan bimbang dengan kejadian pada waktu malam yang kini kerap berlaku, dia kini tidak lagi menumpukan rawatan di sebelah malam. Misalnya pada masa dulu, kira-kira jam 11 malam, dia ke rumah pesakit kanak-kanak yang sering menjerit dan menangis pada waktu malam, dan dia membuat kaedah air penawar dalam usaha menghindari masalah yang dihidapi oleh kanak-kanak itu. Manakala pada hari Jumaat dan Sabtu, beliau menumpukan kepada rawatan bersunat kepada bayi-bayi perempuan pula. Ditanya tentang khidmatnya sebagai perawat dan bidan tradisional yang dicurahkannya kepada orang ramai. Beliau menjelaskan, beliau begitu seronok mencurahkan bakti khidmat kepada pesakit yang datang untuk menerima rawatan. Baginya adalah tugas mulia dan perasaannya akan berasa senang hati apabila dapat membantu golongan yang memerlukan bantuan. Ini menurutnya, dia tidak perlu keluar rumah semata-mata untuk memberikan rawatan yang diperlukan oleh pesakit. Namun, satu hal yang beliau berpuas hati apabila segala rawatan dengan niat untuk membantu pesakit telah sembuh dengan izin Allah. Misalnya sebagai contoh, dia pernah merawat anak-anak yang malas solat. Akhirnya dengan berkat ketekunan dan berserah diri kepada Allah, akhirnya ikhtiar yang dilakukannya telah berjaya. Katanya dalam hal ini, seolah-olah beliau seorang kaunselor pula. Apabila ditanya tentang jumlah pesakit yang pernah menerima rawatan secara tradisional sejak dari arwah ibunya dan beliau sendiri, beliau mendakwa telah melebihi 2,000 pesakit. Purata pesakit dalam sehari menurutnya adalah kira-kira 16 orang. Katanya, pesakitnya bukan sahaja dari warga tempatan, tetapi juga dari luar Kelantan. Suatu hal yang menyebabkan beliau menerima kebanyakan pesakit dari luar Kelantan adalah sebaran dari mulut ke mulut yang menyatakan beliau mampu merawat penyakit yang dihidapi jika dimaklumkan kepadanya dengan segera. Sedangkan menurutnya, kebanyakan pesakit yang dirawatnya itu beliau tidak mengenalinya. Tetapi begitulah hal yang berlaku sehingga beliau menjadi tumpuan di kalangan pesakit dari luar pula. Dari segi komen dan pandangan pelanggan atau pesakit yang pernah dirawatnya, dia tidak tahu kerana jarang mendapat maklum balas. Walau bagaimanapun, jika pesakit tidak mempercayai rawatan yang beliau berikan, kenapa semakin ramai pesakit yang datang dan terdapat di antaranya dari pelanggan yang sama? Sebagai contohnya, setelah merawat seorang pesakit dan pesakit yang dirawat itu telah sembuh, pesakit itu pula telah menunjukkan kediamannya untuk menunjukkan rawatan itu berkesan dan diterima oleh pelbagai peringkat usia. Menurutnya, pesakit-pesakit beliau terdiri daripada pelbagai peringkat dan latar belakang sama ada bayi, kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Ada di antaranya kaki tangan penjawat awam, kaki tangan bank dan sebagainya. Katanya lagi, terdapat di kalangan masalah wanita yang didapati darah tidak berhenti mengalir selepas bersalin pernah meminta beliau merawatnya. Akhirnya dengan izin Allah telah sembuh sepenuhnya. Apabila salah seorang pesakit itu berjaya dan sembuh, akhirnya pesakit terbabi akan memaklumkannya kepada pesakit-pesakit yang lain dari mulut ke mulut pula. Misalnya terdapat kes anak yang malas solat, anak remaja yang sering keluar rumah waktu malam dan anak liar. Kesemuanya beliau tidak bertanya atas sebab apa hal berkenaan terjadi. Tetapi setelah beliau merawatnya, masalah berkenaan selesai. Dan selepas itu pesakit yang lain yang mengalami hal yang sama datang menemuinya semata-mata untuk mendapatkan rawatan. Kaedah yang beliau lakukan untuk merawat dan memulihkan masalah kanak-kanak malas sekolah ialah dengan kaedah mengisikan doa dan meniup ayat-ayat suci Al-Quran ke dalam air tawar tersebut. Misalnya, bagi kanak-kanak yang degil, dia akan menggunakan ayat suci Al-Quran surah Toha. Di samping, beliau mengamalkan solat tahajud setiap malam.